Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ila sahabatil kiram wa ila masyayikhina syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menjawab yang memberi salam ini dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang tidak putus-putus, dari masa ke semasa, dari detik ke detik. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita nikmat yang cukup banyak. Maka dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita itu, sewajibnya, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita saban hari, saban detik tenggelam di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan seharusnya kita menyuburkan dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Antara jalannya adalah melalui mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentadabbur ayat-ayat Al-Quran, dan mengisi masa dengan mendengar tazkirah yang tidak bukan guna supaya kita sedar bahawa di dalam hidup, dalam perjalanan kehidupan ini, perjalanan ini bukan kosong, tetapi perjalanan ini perlu diisi sebaiknya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai satu detik kita akan kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat ini perlu setiap hari, setiap masa diperingatkan oleh orang lain terhadap kita, supaya dengan ingatan-ingatan tersebut kita dapat meneruskan jalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari, insya-Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk hadis yang ke-31, hadis yang diletakkan tajuk oleh penyusun dengan tajuk 3 bulan tidak ada yang dimasak. Hadis, kita tengok, kita baca matan hadis. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري ومسلم وبه قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي
in kunna nanzuru ila al-hilal thumma al-hilal thumma al-hilal thalathatu ahillatin fi syahraini wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun qultu ya khalah fama kana yu'ishukum qala al-aswadani at-tamru wal ma'u illa annahu qad kana li Rasulillah jiranun minal ansari wa kanat lahum manayihu wa kanu yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min albaniha wa yasqiyana. Muttafaqun alaih. Ini yang disebutkan muttafaqun alaih, maka hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana artinya diriwayatkan daripada Urwah bin Zubair daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Urwah, demi Allah hai anak saudaraku, sesungguhnya pernah kami melihat anak bulan, kemudian melihat pula anak bulan berikutnya, kemudian melihat pula anak bulan berikutnya. Ini maksudnya 3 bulan, 3 kali melihat anak bulan, berarti sudah 2 bulan penuh masuk ke 3 bulan. Sedangkan di rumah-rumah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinyalakan api. Maksud tidak dinyalakan api ini adalah untuk tak masak sesuatu. Kemudian apa kata Urwah? Saya, yakni Urwah, bertanya kepada Aisyah, hai mak saudaraku, maka apakah yang menjadi makanan dalam kehidupan keluarga Rasulullah selama itu? Aisyah radhiyallahu anhu menjawab, hanyalah 2 benda sahaja, iaitu al-aswadain ini, buah kurma dan air sejuk. Dan hanya sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa orang jiran daripada kalangan orang Ansar. Mereka mempunyai beberapa ekor unta yang diperah susunya. Maka dari masa ke masa, yakni kadang-kadang dihantar susu tersebut ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai minuman kami. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan daripada Urwah bin Zubair. Ini Urwah bin Zubair ini adalah adik kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair anak kepada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ni kakak Aisyah radhiyallahu anhuma. Maksudnya Urwah, hubungan Urwah bin Zubair ini adalah dengan Aisyah adalah anak saudara. Urwah ni anak saudara kepada Aisyah. Jadi sering bertandang ke rumah Aisyah, akan mendengar hadis-hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah makcik dia. Kerana Urwah bin Zubair ni dia lahir pada tahun 23 Hijrah. Pada tahun 23 Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 11 Hijrah. Jadi Urwah bin Zubair ni dia bukan sahabat, tetapi dia tabi'in. Dia antara disebut sebagai al-fuqaha us-sab'ah, yang di Madinah itu 7 orang fuqaha yang menjadi rujukan di dalam urusan agama sekali, dengan Sa'id bin Musayyib dan Abdurrahman bin Abu Bakar. 7 orang, dan antara orang yang faqih, fuqaha yang menjadi rujukan. Urwah ni dia banyak rujuk kepada Aisyah. Aisyah ini mak saudara dia. Jadi dan Urwah bin Zubair ini dia pula menjadi rujukan di dalam bidang, di dalam hukum-hukum ini dirujukkan kepadanya oleh Umar bin Abdul Aziz. Dia mempunyai kedudukan yang suatu kedudukan pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Itulah Urwah bin Zubair, seorang tabi'in, anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi
dia bertanya kepada dia bertandang ke rumah Aisyah. Jadi diceritakan pengalaman kehidupan Aisyah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini kita dah tengok sedikit tentang kehidupan dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lalu berkenaan Aisyah meriwayatkan Rasulullah ni ketika malam ini beribadah sehingga bengkak kaki. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, kemudian dalam hadis ini apa kata Aisyah? Apa yang diceritakan Aisyah kepada anak saudara dia? Kata Aisyah radhiyallahu anhuma, wallahi demi Allah, ya bna ukhti, wahai anak kakakku, anak saudara lah, wahai anak saudaraku. Mak dia Asma binti Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, zatin natiqain, yang mengikat dua tali, yang mengikat tali, yang mengambil daripada baju dia itu, dikoyak dan diikat bekalan makanan di dalam peristiwa hijrah. Di dalam peristiwa hijrah tu Asma binti Abu Bakar. Asma berkahwin dengan Zubair Al-Awwam. Itu dia kata, wallahi ya bana ukhti, demi Allah wahai anak saudaraku, in kunna nanzuru ilal hilal. Dia kata, demi Allah hai anak saudaraku, sesungguhnya pernah kami melihat anak bulan. Thummal hilal, kemudian kami melihat anak bulan lagi. Thummal hilal, kemudian kami lihat anak bulan lagi. Maknanya pernah 3 bulan, salah satu ahillah fi syahraini wa ma uqida, dan tidak ada api, tak dihidupkan api fi abiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di rumah-rumah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini rumah-rumah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narun. Maksudnya tak masak, tak ada benda yang nak masak. Qultu, aku, yakni Urwah kata apa? Ya khalah. Khalah ni mak saudara. Mak saudara. Fama kana yu'anshukum. Fama kana yu'anshukum. Urwah jadi pelik. Urwah kata, macam mana kehidupan kamu wahai mak saudara aku? Apakah yang menjadi makanan dalam kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama itu? Maka Aisyah radhiyallahu anhuma kata, qultu ya qala al-aswadan. Aswadan ini kalau terjemah secara direct, dua benda hitam lah, min babit taghlib, daripada gaya bahasa bila dia segandingkan di antara kurma dan air putih. Kurma dan air putih lah kan. Maka disebut sebagai aswadan. Itu menjadi makanan. Yang ni apa? Al-aswadan ni apa? At-tamru wal ma'. Itu makanan Rasulullah dan keluarganya. Kurma dan air. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata lagi, melainkan selain daripada itu, kami ada jiran di kalangan orang Ansar ni. Ada beberapa jiran di kalangan orang Ansar ni, lahum manayihu. Mereka ada unta yang mereka bela dan mereka perah susu-susu unta ni, yursiluna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kadang dihantarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min albaniha, daripada susu-susunya, fayasqiyana, dan daripada itulah kami minum. Kama qal, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Itu kehidupan. Kita bila dengar hadis ini, tidak lain tidak bukan kita merenung, kita menghayati kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi dan rasul, penghulu sekalian makhluk, seorang insan yang dikasihi, paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan keduniaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lalui?
Disebut keterangan daripada penyusun Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, mata'ahullahu bisihhati wal afiyah, katanya cuba bayangkan betapa sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekeluarga dalam menghadapi kesulitan hidup. 9 buah rumah, ini isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 9 orang, semuanya tenang menghadapi keadaan ini kerana mengutamakan negeri akhirat dari dunia. Suatu teladan yang amat tinggi. Jikalau kita dapat mengikuti beberapa peratus sahaja, maka itu akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga kita pada hari ini. Melalui kehidupan dunia ini, dengan melihat satu hari kita akan meninggalkan apa yang telah kita himpunkan. Alhaakumut takatsur, memperbanyak-banyakkan harta itu telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sehingga bila? Sehingga kamu masuk kubur lah, masuk kubur. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kehidupan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tak boleh kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pilih untuk bermewah-mewah. Satu hari seorang wanita Ansar datang berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anhuma, datang rumah. Dia tengok alas tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok macam dia rasa macam alas tempat tidur ini tak sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia balik, kemudian dia buat satu tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kulit yang dimasukkan di dalamnya sabut, pelepah sabut kurma. Kemudian dia balik, dia buat, kemudian dah siap dihantar kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Dia kata ni untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, Aisyah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alas tu. Aisyah bagi kepada Rasulullah alas tu. Rasulullah kata apa ni? Dan Aisyah bagi tahu kepada Rasulullah, ada wanita Ansar tolong buat ni, dihadiahkan untuk engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tengok, Rasulullah kata pulangkan. Rasulullah kata pulangkan. Aisyah tak sampai hati. Aisyah kata tengok elok dia buat kan, dia bagi kat Rasulullah. Rasulullah kata pulangkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, kalaulah aku nak lembah ini bertukar menjadi emas dan perak, niscaya boleh untuk aku. Gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau memilih untuk hidup mewah, niscaya boleh. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengetahui hakikat dunia ini, bagaimana kita melalui dunia ini abiris sabil, seperti seorang pengembara yang singgah, kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak pernah orang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini daripada kerajaan ataupun daripada kabilah-kabilah lain menghantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadiah, tetapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan hadiah ini, sehingga kan di dalam diriwayatkan seorang sahabat ini, Rubai binti Muawis binti Afra bin Afra. Muawis bin Afra ni seorang yang membunuh Abu Jahal ketika perang Badar itu. Anak dia, bapa saudara dia Muaz bin Afra, kirim kepada anak saudara ni Rubai, pergi hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong pergi hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rutab wal qitha. Rutab kurma dan al-qissa timun, pergi hantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi hantar, dan kebetulan ketika itu daripada Bahrain memberikan kepada Rasulullah, menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang kemas. Perawi ada sebut sama ada barang kemas ataupun emas. Bila dibagi kepada Rasulullah
rutab dan timun itu, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spontan mengambil hadiah yang diberikan oleh daripada Bahrain itu, dia ambil secekak, kemudian diterus bagi kepada orang yang bagi kepada Nabi hanya rutab dan timun. Mana nak sama tu apa yang dia bagi dan dibandingkan dengan barang kemas yang mewah itu. Jadi di sini disunatkan kita bila orang bagi sesuatu, kita bagi yang lebih baik daripada apa yang dia bagi itu. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang untuk orang bagi satu benda yang bernilai, barang kemas atau barang emas, tetapi secara spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melayani keduniaan. Dan diriwayatkan, pernah kita ceritakan di dalam kelas yang sebelum ini berkenaan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sendiri, keluarga dia sendiri tak punya apa-apa, tetapi sering datang orang-orang susah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta sesuatu melalui perantaraan Bilal, Sayyidina Bilal. Bilal kata, aku nak jumpa Rasulullah. Rasulullah pun apa nak aku tahu, Rasulullah pun tak ada apa-apa. Jadi dah orang mengharapkan Bilal jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, kamu pergi kepada si fulan bin si fulan, kamu pinjam kepada dia atas nama aku. Maksudnya aku yang akan bayar. Rasulullah kan, pinjamkan dia, nanti aku akan bayar atas nama aku, dan bagi kepada orang yang datang minta. Bilal dah kerap sangat orang minta, jadi seorang kafir menawarkan kepada dia, wahai Bilal, lepas ni jangan minta kepada orang lain, minta kepada aku je. Datang kalau nak minta kepada aku. Jadi itu memudahkan dia. Jadi bila orang datang minta kepada Bilal sesuatu, jadi Bilal terus jumpa orang ini dan berhutang. Sehingga orang ini satu hari dia datang jumpa Bilal, kata, wahai Bilal, ni dah cukup bulan dah. Esok kalau kamu tak bayar benda ni, kamu tak bayar hutang kamu ini, aku akan jual. Jadi Bilal pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku nak bersiap, aku nak lari jauh daripada ini, aku nak sembunyi. Aku takut aku tak boleh bayar hutang-hutang ni. Rasulullah diam. Rasulullah diam. Keesokan harinya Bilal siap-siap dah nak pergi bersembunyi. Satu kabilah datang hantar hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiah kepada, kemudian Rasulullah utuskan, panggil Bilal sini. Wahai Bilal, ada orang bagi kepada kita ni, kepada aku ni, hadiah harta yang cukup banyak ni. Sekarang dengan harta ni kamu pergi selesaikan hutang itu. Bilal bagi, pergi selesai hutang dia. Kemudian Rasulullah jumpa Bilal lagi. Rasulullah kata, ada balance tak? Ada baki tak harta tu? Bilal kata, ada, banyak lagi. Sekarang kamu pergi bagi kepada orang yang memerlukan. Kan? Bilal bagi kepada orang yang memerlukan. Rasulullah tak diriwayatkan tidak pulang. Rasulullah duduk di dalam masjid dan mengulang-ulang tanya Bilal, dah habis ke harta tu? Selagi mana harta yang dihadiahkan tersebut tidak habis, maka Rasulullah tak pulang ke rumah. Sehinggalah Bilal mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, telah selesai, tak ada apa yang tinggal. Alhamdulillah, Rasulullah kata. Rasulullah pun balik dengan tenang. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dunia. Satu hari isteri Nabi ini bercerita tentang tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, tempat tidur Rasulullah ini sebegini alas dia. Hafsah pula cerita tempat tidur Rasulullah ini sebut yang aku lipatkan dua. Supaya dia dilipatkan dua,
Kemudian aku tengok dua ni macam tak selesa. Rasulullah tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lipat. Hafsah lipat jadi 4. Hafsah lipat jadi 4. Kemudian Rasulullah tidur. Esoknya Rasulullah bangun. Rasulullah kata, apa hal dengan tempat tidur ni? Kan? Maksud tempat tidur baru kan ni kan? Hafsah kata, ini tempat tidur yang sama ya Rasulullah. Cuma aku lipat jadi 4 bagi jadi tebal sikit untuk engkau ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rasa tidak selesa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembalikan dia. Kerana apa? Yang tebal ini, yang kau lipat 4 ni menyebabkan aku terlewat ataupun aku tak solat tahajud. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bandingkan dengan kehidupan kita dalam persoalan tidur kita pun. Bantal kita jenama apa? Lena. Jenama apa? Das Abdul ke? Itu persoalan tidur kita. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibentangkan kekayaan, tetapi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayani kehidupan keduniaan ini. Disebutkan lagi oleh penyusun, disebutkan di sebahagian rumah tangga sekarang ini ada isteri yang membuat tuntutan yang bermacam-macam kepada suami. Minta supaya dibelikan itu dan dibelikan ini. Kalau lambat membelikannya, kepulangan suami akan disambut dengan muka masam. Wahai gerangan, ni penyusun sebut, wahai gerangan, di manakah contoh yang diambil oleh perempuan muslimah di hari ini? Penyusun ni kita kenal siapa Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kehidupan dia. Awal-awal dia nak bergerak dakwah di Kuala Lumpur pun dengan bas. Diarahkan orang untuk beli tiket. Ingat lagi dia cerita, kalau dia beli tiket bas tu, dia beli tiket bas tu, dia suruh orang ambil 2 tiket. Supaya di sebelah dia tak duduk di sebelah dia tu perempuan, warak dia. Ini penyusun ini Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Jaga dia. Awal dakwahnya di Kuala Lumpur itu dengan bas. Saya pernah program di Ma'had dia, di Ma'had Derang. Selesai solat subuh itu, kuliah subuh itu bersama kami para pelajar ketika itu. Jadi dia keluar pergi ke kereta dia, semua kami yang menghantar kereta dia ke kereta yang cukup, kalau kita tengok agak daif. Dia buka pintu di tempat di sebelah driver sebelah dia nak bawa kereta tu, tak boleh buka. Tak boleh buka. Bukan kereta baru, bukan kereta hebat. Bayang kereta lama. Kemudian dia masuk di sebelah lain tu, dia masuk di sebelah penumpang tu, dia masuk melalui. Itu kehidupan orang pendakwah, maksudnya ulama rabbani yang menyusun hadis 40 yang kita baca ini. Dia kata, bukan kata, tapi kehidupannya dapat kita saksikan. Kehidupannya penuh dengan dakwah, menghidupkan pesantren. Berapa pesantren dia buat di Kalimantan, di Sabah dan sebagainya. Itulah. Kemudian disebutkan lagi, wahai gerangan, di manakah contoh yang diambil oleh perempuan muslimah di hari ini? Mereka tak mahukah mengikut 10% sahaja dari cara hidup Siti Aisyah dan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain? Dengan itu mereka akan melapangkan waktu bagi suami mereka untuk memperbanyakkan ibadah dan berbakti di masyarakat dalam usaha menyebarkan, luaskan agama rahmat ni, terutama isteri-isteri yang suaminya pendakwah, yang suaminya mempunyai urusan yang besar di dalam umat ini. Maka perlu kita hayati bagaimana kehidupan Nabi SAW dalam usaha menyebarkan agama yang penuh dengan rahmat ini ke seluruh alam. Kemudian disebutkan dalam usaha menyebar luaskan agama rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini. Jadi dapat kita ambil pengajaran daripada hadis yang kita bacakan pada malam ini tentang kehidupan, bagaimana seharusnya keduniaan ini dipandang
Harta bukan salah kita untuk menghimpunkan harta, tetapi kita kena tahu bahawa harta ini dia datang dengan package. Harta yang masuk dalam akaun kita 1 juta sebulan bukan datang santai-santai begitu tanpa ada usaha yang memerlukan pemikiran. Dia besar datangnya, hilangnya pun banyak. Jadi kesibukan kita dalam untuk menjaganya itu pun banyak. Keinginan kita pun itu banyak bertambah. Dia membangi bahawa benda ini semua akan menghalang kita daripada tujuan ataupun matlamat asal kehidupan kita ini. Adapun kalaulah kita berupaya dengan harta tersebut, kita infakkan dan sebagainya, maka tidak salah di kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in itu pun sendiri, Abdul Rahman bin Auf, Uthman bin Affan itu sendiri pun antara orang-orang yang kaya, tetapi ketika dalam soal membantu Nabi SAW, mereka memberi harta untuk beratus-ratus untuk siap dengan kelengkapan untuk Nabi SAW untuk urusan perang dan sebagainya. Itulah kehidupan di zaman baginda Nabi SAW. Moga-moga hadis yang kita bacakan malam ini sedikit sebanyak memberi pengajaran kepada kita bagaimana seharusnya kita di dalam berinteraksi dengan keduniaan seperti mana yang dilalui oleh baginda Nabi SAW. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya itu daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih atas perhatian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.